Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam Ramadan, salam ber-PKP untuk sekian kalinya. Alhamdulillah, dalam siri kedua, siri ceramah Ramadan sempena bulan Ihya Ramadan, Panitia Pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan Islah, yang bertemakan imarahkan Ramadan mendepani arus globalisasi. Alhamdulillah, pada hari ini telah masuk minggu yang kedua kita berpuasa, dan Alhamdulillah kita masih lagi dapat menikmati keindahan Ramadan dan juga kesihatan. Mudah-mudahan semua warga SK Islah di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini insya-Allah Ustaz akan membicarakan satu topik untuk kita bincangkan bersama, yang mana tajuknya adab berpuasa, keutamaan yang dicari. Satu tajuk yang begitu sinonim dengan kita yang sedang menjalani ibadah puasa. Cuma adakah pelakuan kita semasa kita berpuasa itu merupakan satu amalan sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya? Apakah kita melestarikan amalan tersebut di dalam kehidupan kita semasa mengharungi ibadah puasa? Untuk yang pertamanya, bagi adab berpuasa sebagaimana ajaran Nabi SAW, makan sahur dan mengakhirkannya. Ini adalah sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhuma bahawa Nabi SAW telah bersabda, tasahhur fa inna fis suhuri barakah. Makanlah sahur kalian, kerana di dalam sahur itu ada keberkatan. Hadis ini telah diriwayatkan oleh semua imam hadis, yang di mana kita kenali dengan muttafaqun alaih. Jadi ini merupakan satu hadis yang sahih. Walaupun hadis ini agak pendek, tetapi peranan ataupun pesanan yang disampaikan, wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW akan memberikan kelebihan ataupun menjadi satu amalan yang amat besar jika kita laksanakan di dalam kehidupan kita semasa menjalani ibadah puasa. Kerana bersahur ini merupakan satu amalan yang membezakan di antara puasa kita umat Muhammad dengan puasa selain daripada umat Muhammad. Maknanya mengambil makanan sewaktu bersahur itu merupakan satu amalan sunnah dan merupakan satu adab yang perlu kita laksanakan apabila kita nak mengharungi ibadah puasa. Manakala untuk mengakhirkan waktu bersahur itu, di dalam hadis yang lain yang telah juga diriwayatkan oleh dari Anas bin Malik juga, yang mafhumnya kami sahur bersama Nabi SAW. Kemudian baginda bangkit untuk mengerjakan solat. Anas radhiyallahu anhu bertanya, berapa jarak antara azan dan sahur? Zaid radhiyallahu anhu menjawab, kira-kira bacaan 50 ayat. 50 ayat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. 50 ayat itu ayat yang pendek. Maknanya tidaklah menjarakkan di antara sahur dengan waktu subuh.
waktu fajar. Maknanya di sini diajarkan kepada kita supaya kita mengakhirkan pengambilan makan sahur itu agar kita lewatkan sebelum masuknya waktu subuh. Jadi waktu sahar ini yang kita tahu ianya adalah bermula daripada, kalau dari segi waktunya, antara pukul 3 sehingga subuh. Itu dipanggil waktu sahar. Di dalam istilah ulama fuqaha menyatakan waktu sahar adalah satu waktu yang mana lebih afdal untuk kita melakukan qiyamul lail jika di waktu bulan-bulan yang lain selain Ramadan, iaitu bermula di antara pukul 3 pagi sehingga pukul 5.30 ataupun pukul 5 pagi. Walaupun begitu, amalan mentakhirkan sahur ini sememangnya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari segi masa, mungkin kita boleh ambil pendekatan pukul 5 pagi ataupun pukul 5.30 pagi adalah waktu yang afdal untuk kita melakukan sahur ataupun mengambil makanan untuk sahur. Dan ianya tidak jauh, tidak terlalu jarak dengan waktu subuh. Cuma pada mutakhir ini, para ulama meletakkan waktu imsyak itu adalah waktu berjaga-jaga 10 minit sebelum waktu subuh merupakan waktu imsyak. Dan kita seboleh-bolehnya sudah berhenti makan pada waktu isyak kerana membuat persiapan terakhir untuk melakukan ibadah puasa. Seterusnya, yang kedua, adab bagi orang yang berpuasa yang diajarkan oleh Nabi SAW ialah menahan diri dari segala hal yang bertentangan dengan puasa, seperti perbuatan sia-sia, perkataan keji, berdusta dan yang seumpama dengannya. Ini disebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi SAW bersabda, "Idza kana yaumus saumi ahadukum fala yarfuth wala yadkhab fa inna sabahu ahadum aw qatalahu fa yakul inni mru'um shaim." Apakah yang dimaksudkannya? Maksudnya, jika seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah ia berkata-kata dengan perkataan yang kotor, yang jijik, dan jangan pula bertengkar. Jika orang yang menghina atau memukulnya, hendaklah ia mengatakan, "Aku orang yang sedang berpuasa." Di sini Rasulullah SAW mengajak kepada kita adab di dalam pergaulan kita, menjaga lidah, menjaga lisan, supaya kita tidak menyakiti hati orang lain ataupun berbual-bual kosong dengan perkataan yang melarakan, seperti bersembang tanpa tujuan yang boleh menyebabkan kita lalai di dalam ibadah kita. Ini diajarkan oleh Nabi SAW. Adab bagi orang yang berpuasa, menjaga lidahnya, menjaga tutur katanya, dan tidak boleh bertengkar. Bertengkar di dalam satu-satu isu yang boleh menyebabkan kita ada perasaan tidak puas hati sesama rakan kita ataupun sesama saudara kita. Ini perlu dielakkan di dalam bulan puasa. Walaupun bukan bulan puasa saja sebenarnya, tetapi dalam kehidupan kita. Cuma dalam bulan puasa adalah lebih beradab jika seseorang itu menjaga tutur katanya. Dan apabila kita dipukul ataupun kita telah dihina di dalam bulan puasa, kita hendaklah meningkatkan kesabaran kita dengan mengatakan bahawasanya aku sedang berpuasa. Perlu kita ingat, puasa itu maksudnya di dalam bahasa Melayu ialah menahan diri daripada perkara-perkara yang tertentu, seperti perkara yang membatalkan puasa. Tahan diri merupakan satu sifat yang perlu ada bagi orang yang berpuasa.
Yang ketiga, adab yang perlu kita laksanakan sepanjang kita berpuasa ialah bersikap dermawan. Bersikap dermawan sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila tibanya bulan puasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memperlipat kali gandakan dermanya. Rasulullah akan membuat kebaikan-kebaikan yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Ini telah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga ada menyebutkan bahawasanya Rasulullah adalah orang yang paling dermawan dalam kebaikan, dan baginda akan lebih dermawan dari hari biasa pada bulan Ramadan. Ketika Jibril AS berjumpa dengannya, dan Jibril AS selalu mendatanginya setiap tahun pada bulan Ramadan sehingga Ramadan selesai. Rasulullah SAW membacakan Al-Quran kepadanya, dan saat itu bertemu dengan Jibril, baginda lebih dermawan terhadap kebaikan daripada angin yang dihembus. Maknanya kebaikan Rasulullah itu lebih banyak daripada udara yang dihembus. Bi khairi min rihil mursalah. Maknanya kebaikan yang dilakukan oleh Rasulullah, dermawannya Rasulullah di dalam bulan puasa ini lebih banyak daripada hembusan nafas. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam hadisnya. Seterusnya, membaca dan mempelajari Al-Quran. Di dalam hadis yang sama tadi, yang saya bacakan mafhumnya tadi, menyebut bahawa dalam bulan puasa, malaikat Jibril AS lebih kerap datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membawa perkabaran wahyu kepada baginda. Maknanya diajarkan kepada kita sunnah Nabi perbanyakkan membaca Al-Quran di dalam bulan puasa. Sebab itulah banyak majlis tilawah Al-Quran dianjurkan bagi memberi galakan kepada umat Islam yang berpuasa, baik di sekolah ataupun di dalam komuniti masyarakat, melakukan tadarus bersama-sama. Cumanya pada tahun ini dan tahun yang lepas, aktiviti ini agak terbatas kerana kita dikawal oleh PKP yang mungkin membataskan kita untuk untuk melaksanakan tadarus secara beramai-ramai. Tetapi masih boleh dilaksanakan di dalam menggunakan media-media yang lain. Semua ini adalah satu pendekatan untuk mendapat keberkatan membaca Al-Quran. Yang kelima, menyegerakan berbuka ketika matahari telah terbenam. Matahari terbenam bererti masuknya waktu maghrib, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajlul fitr. Manusia sentiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Maknanya kita tidak boleh nak menangguhkan tempoh berbuka kita, nak lanjutkan sehingga waktu isyak contohnya. Tidak dibenarkan di dalam agama, dan merupakan satu yang tidak beradab apabila kita melengah-lengahkan waktu berbuka apabila sudah masuk waktu. Jangan pula kita berbuka sebelum waktu kerana tidak mahu berlengah. Itu membatalkan puasa. Yang dibolehkan ialah apabila masuknya waktu, kita bersegera dengan berbuka, walaupun dengan sebiji tamar. Yang keenam, ini mungkin ramai di kalangan kita yang hanya berdoa ketika hendak menjamah makanan. Sebenarnya adab orang berpuasa ini berdoa sepanjang hari, berdoa ketika berbuka adalah satu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apabila datangnya waktu berbuka, kita mula berdoa. Zahaba az-zama'u wabtallati al-uruku wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat,
serta telah ditetapkan pahala insya-Allah. Itu adalah doa yang perlu kita sebutkan ataupun kita lakukan semasa kita nak berbuka puasa. Walaupun bagaimanapun kita tidak terikat dengan apakah jenis doa yang kita nak bacakan waktu berbuka. Amalkanlah doa yang apa saja yang kita ingat dan apa saja yang kita hajati. Insya-Allah dalam bulan puasa ini Allah lebih mendengar apa yang kita pohonkan daripadanya. Yang ketujuh, berbuka dengan makan kurma segar, dalam bahasa Arabnya rutab, atau kurma kering, dalam bahasa Arabnya tamar, atau hanya dengan air. Ini adalah amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil tamar. Kalau di negara kita ini tamarlah kebanyakannya, tetapi alhamdulillah mutakhir ini ada satu agensi yang mana membawa masuk rutab ke Malaysia untuk dijual di dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Rutab ini adalah buah yang masih segar, yang diimport daripada negara-negara yang mengeluarkan tamar. Negara kita bukan negara pengeluar tamar. Sebab itulah kita hanya ada kurma kering ataupun tamar sahaja. Ingat ya, kurma segar namanya rutab, kurma kering namanya tamar. Ini adalah benda yang sama, tapi bila dah kering, bila dah dalam tempoh masa tertentu, dia sudah bertukar daripada rutab kepada tamar. Dan juga jika tidak ada rutab atau tidak ada tamar, bolehlah berbuka hanya dengan air. Ada setengah ulama mengatakan, mengambil iktibar daripada rasa tamar dan rutab tadi, dia manis, adalah tidak menjadi masalah kita berbuka puasa dengan benda yang manis, dengan kuih muih. Kalau di Kelantan kita ni, kuih muih yang manis itu juga merupakan sunnah, hasil daripada kiaskan tamar dan rutab yang manis itu. Jadi kita mengambil kuih muih yang manis juga adalah merupakan satu amalan sunnah yang kita lakukan. Yang ke-8, memberi makan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa. Tapi sekarang ini tidak boleh kita menjemput beramai-ramai untuk berbuka, tetapi kita masih lagi boleh memberi makan kepada orang berbuka dengan menghantar makanan ke rumah-rumah jiran, menghantar makanan di tempat-tempat orang ramai dengan menghadiahkan mereka juadah berbuka, kerana pahalanya amat besar kalau kita memberi makan kepada orang yang berpuasa. Seumpama kita mendapat pahala seorang yang berpuasa, jadi besar dia punya ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kepada kita. Berbuat baik kepada sesama umat Islam di dalam bulan puasa, memperbanyakkan sedekah merupakan amalan yang amat baik yang perlu kita lakukan. Jadi itu adalah semua 8 adab yang telah saya kongsikan bersama kepada semua murid kita, di mana kita beradab semasa kita melakukan puasa. Jadi mudah-mudahan ianya menjadi satu amalan yang dapat kita lakukan, dapat kita laksanakan sepanjang kita mengharungi ibadah puasa. Jadi Ustaz harap murid akan dapat melaksanakan ibadah ataupun adab yang telah kita kongsikan bersama sepanjang bulan Ramadan yang masih berbaki 3 minggu lagi. Alhamdulillah hari ini sudah pun masuk minggu kedua. Walaupun kita tidak melakukannya dengan sepenuhnya adab yang kita kongsikan tadi, insya-Allah ada lagi peluang untuk kita terus amalkan pada hari-hari yang akan datang sehingga berakhirnya Ramadan pada tahun ini, insya-Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih kurang.